Lego already, so I like it. So bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat hari ini, betapa banyaknya isu yang berkaitan dengan kerosakan akhlak. Kepada siapa harus kita persalahkan? Mengapa dan kenapa ini terjadi? Jadi, hari ini anda semua bersama-sama saya dalam merungkai satu persatu persoalan yang bermain di minda kalian semua. Apa tunggu lagi? Ayuh bersama-sama saya dalam kaedah pembentukan akhlak yang sebenar. Akhlak adalah merupakan sifat terpenting yang perlu ada dalam diri seseorang individu itu. Ianya sebagai lambang kepribadian manusia yang mana tujuan hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Melalui akhlak jugalah yang akan membezakan seseorang individu itu sama ada ke syurga ataupun ke lembah neraka. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Lihatlah betapa pentingnya nilai akhlak itu sendiri, yang mana pada suatu ketika dulu masyarakat Arab jahiliah telah melakukan pelbagai kerosakan. Namun setelah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segalanya nampak berubah. Akhlak berasal daripada bahasa Arab yang mana ianya bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Menurut istilah pula, akhlak adalah merupakan pengetahuan yang menerangkan berkaitan perkara baik dan buruk, pergaulan sesama manusia serta menentukan matlamat akhir hasil daripada sesuatu yang dikerjakannya. Kalau kita dapat lihat hari ini, kepentingan akhlak dalam diri manusia itu semakin berkurangan. Natijahnya muncullah pelbagai budaya terkutuk seperti buang anak, hubungan seksual, dadah dan pelbagai macam lagi. Ianya berpunca daripada keruntuhan akhlak individu tersebut yang berteraskan kehidupan dunia hanya untuk bergembira semata-mata. Ianya jauh menyimpang dari apa yang dianjurkan Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Cara pembentukan akhlak yang pertama adalah dengan sentiasa bermuhasabah diri dengan melakukan taubat kepada Allah. Taubat adalah satu bentuk penyucian yang mana ianya permulaan bagi orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syams ayat 9 Allah berfirman, qad aflaha ma zakkaha. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah amat mengasihi hamba-Nya yang sentiasa bertaubat dan menyedari akan segala kesilapan yang dilakukannya. Asal kejadian manusia itu sendiri diciptakan dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Namun setiap hari, setiap minit, bahkan mungkin setiap saat manusia melakukan dosa kepada Allah. Allah berikan tangan, tapi dengan tangan inilah yang kita gunakan untuk melakukan perkara kejahatan. Allah berikan kaki, tapi dengan kaki inilah kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Allah berikan mata, tapi dengan mata inilah yang kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang mungkar. Apabila hati telah bersih dari dosa-dosa yang telah lalu, maka akan memudahkan kita untuk berperlakuan mulia, seterusnya mempunyai akhlak yang tinggi. Harus diingat, melalui taubatlah yang akan menghadirkan perasaan gerun dalam diri seseorang manusia itu untuk mengulangi akan perkara buruk yang pernah dilakukannya. Cara pembentukan akhlak yang seterusnya adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Lantas Aisyah menjawabnya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran.
Kalau kita dapat lihat hari ini, kurangnya memahami akan isi yang terkandung dalam Al-Quran punca segala berlakunya kerosakan di atas muka bumi ini. Masyarakat hari ini lebih suka membazirkan masa mereka dengan perkara yang tidak berfaedah berbanding membaca Al-Quran. Hal ini menjadikan manusia jauh daripada panduan hidup, seterusnya terpengaruh dengan budaya hedonisme yang dibawa Barat. Tertarik untuk menceritakan saat bila mana Saidina Umar Al-Khattab dalam perjalanan hendak membunuh Nabi. Lantas Umar bertembung dengan sahabatnya Nu'aim bin Abdullah, dan Nu'aim mengatakan bahawa beliau haruslah membetulkan adik perempuannya terlebih dahulu, memandangkan adiknya telah memeluk Islam. Umar terkejut lalu terus pergi ke rumah adiknya. Saat itu adik perempuannya sedang membaca Al-Quran lalu menangis Umar Al-Khattab di hadapan adiknya. Apa yang ingin disampaikan di sini adalah melalui pembacaan Al-Quran akan melenturkan hati manusia yang keras seperti batu dan menjadikan seseorang itu sebagai insan yang bertakwa. Seterusnya secara automatik akhlaknya juga akan berubah menjadi akhlak Al-Quran. Oleh yang demikian, tidak lain dan tidak bukan, saat merasakan diri telah jauh daripada Islam, saat merasakan diri kelam dibuai tipu daya dunia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Mengingati mati adalah cara terbaik untuk membentuk akhlak manusia kepada sifat terpuji. Dengan mengingati mati akan menjadikan manusia lebih berhati-hati akan setiap apa yang dikerjakannya. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasai mati. Nak atau tak nak kita, suatu saat kita akan merasai mati. Tidak ada satu pun umat manusia yang terlepas daripada ancaman maut, walaupun ia bersembunyi dalam benteng yang kukuh. Kehidupan umpama suatu perjalanan. Harus diingat, perjalanan yang ditempuh takkan selamanya tenang. Ada ketikanya penuh dengan onak dan duri. Justru, apa yang perlu kita buat? Tekanlah brek andai kita rasa tidak mampu berjalan dan berehatlah di suatu perhentian. Apa yang dimaksudkan dengan brek tersebut? Yang dimaksudkan dengan brek tersebut adalah dengan mengingati mati. Kerana dengan mengingati mati akan menjadikan manusia berwaspada akan setiap langkah kehidupannya agar tidak kelam dibuai tipu daya dunia yang sementara. Brek amat penting supaya manusia tidak terbabas dengan merempuh segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Dengan mengingati saat-saat roh dicabut oleh malaikat maut, dengan kesakitan bagaikan disiat kulit hidup-hidup, maka apalah jika mengingati kesengsaraan di hari mahsyar dan azab neraka yang bakal menimpa orang-orang yang ingkar. Maka kesengsaraan di dunia bukanlah sebagai bandingan kesengsaraan di sana. Lantaran daripada itulah akhlak manusia akan menjadi pekerti dan menimbulkan sifat sabar dalam diri manusia tatkala menerima segala musibah yang ditimpakan Allah. Cara pembentukan akhlak yang seterusnya adalah dengan sentiasa mendampingi majlis ilmu. Orang-orang yang berdosa itu bagaikan berada di tempat yang kotor dan najis. Langkah yang perlu diambil ialah bukan sekadar meninggalkan dan menjauhi tempat kotor tersebut, tetapi dia mestilah beredar dan mencari tempat yang suci dan bersih. Setelah berusaha membersihkan kekotoran dosa yang melekat, maka dia mestilah menjaga kebersihan itu dari sebarang perkara yang boleh mencemarkan. Caranya adalah dengan meninggalkan rakan ataupun orang-orang yang mendorong kepada kemungkaran dosa, dan hendaklah dia berusaha untuk mendampingi golongan ulama, kerana jiwa yang sudah dibersihkan dari dosa perlu diisi dengan perkara yang ma'ruf, iaitu mendekati ulama bagi mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar supaya corak kehidupan akan bertukar kepada suasana ketakwaan. Dalam sebuah hadis Nabi lagi ada mengatakan yang bermaksud, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Kita amatlah dituntut untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu, kerana seseorang yang berilmu tidak akan sesekali melakukan perkara yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala murka. Kelebihan menghadiri majlis ilmu cukup banyak. Antaranya orang yang berada di dalam majlis ilmu itu bukan hanya diberkati Allah dan diampuni dosa mereka, tetapi hati mereka sentiasa terbimbing untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat. Dengan memelihara lidah daripada mengumpat, memfitnah, percakapan kosong, mengadu domba dan sebagainya, dapat memperbaiki lagi akhlak manusia. Kalau kita dapat bermuhasabah kembali akan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, tatkala baginda naik ke langit, baginda telah menyaksikan sendiri golongan yang binasa disebabkan lidah-lidah mereka yang tidak mampu dikawal di atas dunia. Lidah adalah merupakan senjata yang tajam yang mampu menikam sesiapa sahaja
melalui kata-kata yang dikeluarkannya. Melalui lidah jugalah yang akan menyebabkan banyak hati yang akan terluka. Lidah mencerminkan akhlak seseorang individu Muslim tersebut. Manusia yang menjaga tutur bicaranya dengan baik tanpa ada menyakitkan hati makhluk Allah yang lain, percayalah yang dia sebenarnya sedang memperbaiki akhlaknya untuk menjadikan dirinya sebagai pengamal sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melatih diri untuk bersifat pemurah juga adalah merupakan antara contoh pembentukan akhlak yang perlu kita ketahui. Dalam satu hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi, bersedekahlah kamu, sesungguhnya sedekah itu melepaskan kamu daripada neraka Jahannam. Melalui hadis ini dapat kita fahami bahawa Islam memang menitik beratkan agar penganutnya mengamalkan sifat pemurah. Melalui sifat pemurah yang suka bersedekah inilah yang akan memberatkan amalan saat kita tak punya apa-apa di akhirat sana. Yakinlah apabila didahulukan apa yang Allah suka, percayalah yang Allah akan memudahkan apa yang kita suka. Dek kerana itulah kita akan lebih menghargai akan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan rezeki yang Allah kurnia itu untuk membantu golongan yang susah dan kurang berpendapatan. Agak-agak tahu dah kan macam mana cara nak bentuk akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Ingat, syurga bukannya percuma, ianya perlukan usaha untuk ke sana. Apa yang dimaksudkan dengan usaha? Usaha kita adalah untuk menjadikan akhlak kita menjadi akhlak insan yang mulia. Ingat, dunia dah semakin tua. Sifat si tua lama-kelamaan dia akan bongkok dan suatu saat dia akan tersungkur jatuh. Jadi, ayuh sama-sama kita usaha untuk menuju ke syurga.